Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita teruskan dengan perbincangan aktiviti 2.6 iaitu pelajar telah pun diminta untuk menghasilkan sedekot dan juga carta alir untuk aktiviti 2.6. So, hari ini kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Tahniah kepada semua pelajar yang telah pun berjaya menghantar tugasan sama ada secara online atau melalui WhatsApp. Okey, so apa yang ada dengan aktiviti 2.6, pelajar diminta untuk menghasilkan sedekot dan juga carta alir bagi mendapatkan lesen CDL. Daripada nombor 1 sampai nombor 9 telah diterangkan satu persatu bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan lesen memandu CDL. Okey, seperti biasa, pelajar perlu mengetahui apakah input yang diperlukan, proses yang diperlukan dan apakah output yang sebenarnya yang ingin kita hasilkan. Okey, sebelum kita masuk kepada input, proses dan output, kita kenal pasti dulu apakah prosedur untuk memperolehi lesen CDL. Sebelum memperolehi lesen CDL, kalau kita tengok di sini, kalau pelajar memang sudah bacalah. Okey, pelajar perlu memperolehi lesen L, kemudian lesen PDL dan barulah seterusnya memperolehi lesen CDL sekiranya memenuhi syarat yang telah ditentukan. Okey, mari kita pergi secara ringkas dan pantas. Okey, untuk memohon lesen, untuk mendapatkan lesen memandu kenderaan, umur yang ditetapkan ialah sudah mencapai umur 17 tahun. Okey, sekiranya sudah mencapai umur 17 tahun, perlu menghadiri kursus kurikulum pendidikan pemandu selama 6 jam. Okey, setelah menghadiri kursus selama 6 jam, akan melakukan ujian buta warna dan sekiranya lulus, boleh daftar untuk ujian teori undang-undang berkomputer. Sekiranya tidak lulus, tidak dibenarkan memperolehi lesen memandu. Okey, kemudian akan melakukan ujian teori undang-undang berkomputer. Benda ni dia biasa dia sekali ya. Sekali buat, sekali jalan. Okey, dalam masa yang sama. Okey, ujian teori undang-undang berkomputer, kalau lulus terus akan dapat memohon lesen L, jika tidak perlu ulang ujian undang-undang berkomputer sehingga lulus. Okey, 3 kali dia gagal, 4 kali, 5 kali dia kena ulang sehingga dia lulus. Okey, kemudian gunakan lesen L. Okey, setelah dia lulus, dia akan apply lesen L dan lesen L itu dia akan belajar memandu sekurang-kurangnya selama 10 jam. Okey, biasanya lesen L ini yang mana kita nampak kereta yang dipandu oleh sekolah memandu, dia ada tulis L. Okey, biasanya di sebelah kiri dia ada guru yang memantaulah, yang mengajar dia untuk memandu. Tempoh masanya 10 jam. Jika sampai 10 jam, dia boleh melakukan ujian penilaian pra-ujian. Kalau belum sampai 10 jam, dia akan terus belajar memandu. Okey, kemudian dia melakukan ujian penilaian pra-ujian dan jika lulus, dia boleh terus memohon pula untuk ujian praktikal JPJ. Dia bukan pada waktu yang sama. Okey, dia akan deal lagi tarikh yang seterusnya. Itu ialah prosedur yang sebenarlah dalam proses mengambil lesen memandu. Dia bukan sekali terus. Okey, dan sekiranya tidak lulus, dia perlu ulang lagi ujian penilaian pra-ujian tadi. Dan kalau dia lulus, dia boleh terus pergi kepada ujian praktikal JPJ lah. Okey, untuk mendapatkan lesen PDL. Okey, kalau tadi ujian praktikal JPJ dia lulus, dia akan dapat lesen PDL, dan kalau dia tidak lulus, dia kena ulang lagi praktikal JPJ. JPJ, kenapa dia panggil ujian praktikal JPJ? Sebab dia akan dinilai oleh pegawai JPJ. Okey, dia akan menilai. Kemudian dia akan memandu selama 2 tahun. Itu yang kita nampak, ada kereta memandu dengan stiker bertampal P. Okey, warna merah putih itu P. Depan belakang dia wajib tampal. Sekiranya tiada stiker itu dan bila ditahan oleh polis, dia tengok ni lesen P, tiada memaparkan P, itu yang akan menyebabkan salah satu demerit akan bertambah lah, dapat demerit. Itu contoh demerit. Apa demerit tu nanti kita tengok ke bawah. Okey, kemudian dia akan memandu lesen P selama 2 tahun. Okey, contoh tadi dia bawa kereta yang tiada memaparkan P.
dia sudah dapat demerit dan melakukan beberapa kesalahan sehingga data demerit dia melebihi 10. Okey. Dia sudah 2 tahun memandu dengan lesen P dan demerit mata dia melebihi 10. Sekiranya perkara itu berlaku, okey, lesen dia akan dibatalkan. Dia perlu ulang balik daripada nombor 2. Okey, so kalau nanti satu masa kamu akan menghadapi situasi ini, kamu kena ingatlah benda ni. Jangan ambil remeh. Kena ulang balik. Okey, dan sekiranya dia sudah memandu selama 2 tahun dan mata demerit dia kurang daripada 10, okey, bolehlah dia renew lesen dengan secara terus mendapat lesen CDL. Okey, ni lesen yang biasa orang pakailah. Okey, so mari kita pergi kepada input. Input yang diperlukan, masukkan umur, proses. Okey, semua yang ada di sini, okey, yang melakukan itu ialah ini. Melakukan, gunakan memandu, lakukan ujian, memandu, okey. Lakukan ujian, menghadiri kursus, ini semua ialah proses. Di mana kalau proses, kena ingat dia punya simbol ialah 4 segi tepat. Okey. Okey, ini adalah proses melakukan ujian buta warna, melakukan ujian teori. Okey, kemudian menggunakan lesen L untuk memandu sekurang-kurangnya 10 jam. Kalau cukup masa buat ujian pra-ujian. Kalau tidak cukup 10 jam, kalau tidak belajar hingga cukup 10 jam. Kemudian melakukan pra-ujian jika lulus daftar ujian praktikal JPJ. Kalau tidak, ulangi semula ujian penilaian pra-ujian. Kemudian melakukan ujian praktikal JPJ, kalau lulus terus dapat lesen PDL, jika tidak ulang ujian praktikal JPJ. Okey, kemudian memandu dengan PDL selama 2 tahun, kalau cukup 2 tahun. Okey, kalau cukup 2 tahun dan demerit kurang daripada 10, dia akan naik taraf lesen CDL. Jika tidak, lesen akan dibatalkan dan dia perlu ulang balik daripada langkah yang kedua. Okey, output yang dihasilkan memperolehi lesen CDL. Ini output yang kita cari. Okey, mari kita tengok macam mana untuk menghasilkan sedokot. Kita sudah dapat algoritma yang sangat jelas. Kita telah menentukan apa proses, apakah proses, apakah input dan output. Okey, mula masukkan umur. Okey, masukkan umur itu ialah input. Okey, input, masukkan umur. Kemudian semak umur. Okey, di sini proses yang mana dia kena semak. Okey, maksudnya di sini ialah pilihan. Semak umur, semak ujian, semak jam. Jadi kita pilih sebelah. Okey, semak umur. Kalau umur 17 tahun ke atas, boleh hadir kursus memandu 6 jam. Kalau tidak, tidak layak untuk ambil lesen kereta. Kemudian ambil ujian buta warna. Kalau lulus, boleh terus daftar ujian teori undang-undang berkomputer. Jika tidak, tidak boleh ambil lesen memandu. Dan sekiranya dia lulus ujian teori berkomputer, dia boleh dapat lesen L. Dan jika tidak, dia kena ulang sehingga dia lulus ujian teori berkomputer. Gunakan lesen L untuk memandu. Jika cukup 10 jam, dia akan melakukan ujian penilaian pra-ujian. Jika tidak, teruskan belajar memandu. Okey, kemudian melakukan ujian penilaian pra-ujian, semak ujian. Kita hijaukan, semak ujian. Ini ialah semak tempo. Okey. Semak ujian jika lulus, daftar ujian praktikal JPJ. Jika tidak, ulangi ujian penilaian pra-ujian, melakukan ujian praktikal JPJ. Okey, semak ujian. Kalau dia lulus ujian praktikal JPJ, dia akan memperolehi lesen PDL. Jika tidak, dia perlu ulang lagi praktikal JPJ. Okey, kemudian dia akan memandu menggunakan lesen PDL selama 2 tahun. Kalau cukup sudah 2 tahun dan mata demerit dia kurang daripada 10, maka dia akan memperolehi lesen CDL. Sekiranya demeritnya melebihi 10, maka lesennya akan dibatalkan dan dia perlu ulang semula daripada langkah yang kedua. Okey? Dan tamat.
Okey, ini adalah kesalahan umum yang yang semua pelajar buat. Soalan 8 dan 9 ada masalah. Okey, sebab mungkin pelajar kurang meneliti atau kurang berhati-hatilah. Okey, kalau kita tengok di sini, memandu dengan lesen PDL selama 2 tahun, okey, dia akan dapat pegang lesen PDL. Tetapi ada syarat yang kedua, pemandu PDL tertakluk kepada sistem mata demerit 10 mata kejarah. Okey, sekiranya mata kejarah dia melebihi 10, walaupun dia sudah memandu selama 2 tahun, dia tidak akan memperolehi lesen CDL, malah terbatal lesen, perlu ulang langkah yang kedua. Okey, kalau kita tengok di sini maksudnya dalam syarat ada syarat kan? Okey, ada syarat yang perlu dia, dua syarat yang perlu dia penuhi, iaitu cukup tempoh 2 tahun dan mata demerit kejarah dia kurang daripada 10 mata. So di sini ialah struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, dia mesti memenuhi dua syarat barulah dia mendapatkan lesen CDL. So hasil perbincangan kita hari ini, cikgu harap kamu boleh faham dan dapat apakah membetulkan kesalahan kamu, dan bolehlah buat semula pembetulan untuk sedokot dan sila hasilkan carta alir berdasarkan sedokot baru yang telah kita bincangkan. Okey, hantar jawapan ke dalam link yang akan cikgu bagi selepas ini. Okey, so terima kasih kepada pelajar yang telah menonton. Sekiranya ada masalah, kesulitan yang tidak faham, boleh rewind balik, dengar balik satu persatu, atau boleh terus PM cikgu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar.